Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hey guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okey, hari ni aku nak buat perkongsian dengan korang kisah pengalaman aku dengan penerimaan pokok. So pokok ni dia terbuka tau. Dia bukanlah semestinya cerita tentang kisah yang aku nak share ni je, sebab dia ada beberapa kisah. Macam biasa aku akan cuba ringkaskan kisah ni sebab pengalaman aku berkaitan dengan benda ni macam ada lebih kurang banyak juga. So aku akan cerita yang mana-mana yang aku rasa macam perlu di-share, dan aku rasa macam mungkin ada orang tak tahu dan mungkin ada orang tahu, dan mungkin ada orang pernah kena, ada yang tak pernah kena. So sekadar untuk perkongsian sahaja, dan aku nak simpan pengalaman aku kat sini. Okay? Kisah yang aku nak share dengan korang ni bukanlah baru terjadi kat diri aku, tapi tak terlalu lama sangat, dalam 3 tahun lepas macam tu. Okay, kisah dia macam ni. Aku ni bukan seorang yang suka pokok-pokok bunga apa semua tau. Memang aku tak suka. Kalau zaman-zaman bercinta-cinta dulu pun, kalau kekasih nak bagi bunga ke apa, aku memang tak suka. Aku paling tak suka lelaki yang bagi bunga. Senang cakap aku tak suka bunga lah. Tak payah panjang kan. Okay, senang cakap aku tak suka bunga, aku tak suka apa, suka pokok-pokok apa semua. Kehijauan ni bagi aku macam kurang lah. Macam kalau setakat kau nak pergi posing bergambar tu okey, tapi untuk memiliki tanam, siram pokok apa semua tu aku tak rajin. Aku tak ada keinginan dan aku tak ada minat kat situ. Tetapi aku suka pokok kaktus. Cuma jenis aku ni kalau aku nak pergi beli, kan kat Cameron kan banyak kaktus. Aku nak pergi beli sendiri, aku macam tak tahulah, macam tak ada pernah terasa pun tergerak hati pun nak beli pokok tu. So aku tak pernah belilah. Sampailah jadi satu peristiwa tu, waktu tu ada someone ni bagi kat aku pokok kaktus tau. Dia bagi tu ada banyak. Maksudnya macam ada beberapa pasu lah. Dalam 8 pasu kot tak silap aku. So masa tu aku cakap lah, kenapa nak bagi kat aku kan. Lepas tu dia cakap macam, sebab dia pun tak nak benda tu. Sebab dia kata benda tu pun dia dapat daripada orang lain. So dia tak nak macam nak bagi kat aku lah. Someone ni yang aku kenal lah. Dan bukanlah orang kata stranger ke apa. Memang aku kenal, and dia seorang yang perempuan lah. So dia nak bagi kat aku. Lepas tu sebab dia kata kalau aku tak nak, dia nak buang. Jadi aku macam sayang lah kan, takkan nak buang. Sebab kaktus tu macam comel-comel. Memang kaktus kan kecil-kecil, ada banyak-banyak jenis kan. Lepas tu aku cakap, tak apalah, nak lah, aku cakap macam tu kan. So masa aku nak buat pemilihan tu, aku macam tak tahulah kenapa, macam aku suka sebenarnya semua, tapi ada beberapa tu aku rasa macam dia ada satu perasaan yang kau rasa macam tak suka. Macam mana nak cakap, dia ada satu feel yang rasa macam tak sedap, dan tiba-tiba jantung kau rasa macam berdebar-debar. Tapi aku tak nampak pun jelmaan benda-benda pelik ni. So masa aku tengok tu, aku cakap, patut aku tengah nak pilih tu kan. Lepas tu dia cakap, alah ambil je lah. Dia ni macam tua pada aku lah, so aku panggil dia kak kan. So dia cakap, alah ambil je lah, tak payah fikir-fikir, ambil je semua ni. Nanti kalau nak ambil, tak nak buang dia macam tu. So aku cakap, tak apa ke kak, tak apalah, yang ni tak nak. Tu cakap, tak apa, angkat-angkat. So dalam satu bekas tu adalah 8 pokok kaktus tu. So aku pun angkatlah semua tu untuk bawa ke tempat aku, dan lepas tu aku pilih. Maksudnya aku nak buat pemilihan yang mana satu aku nak. So masa aku tengah pilih tu kan, ada 2 di antara pokok tu yang membuatkan aku rasa macam aku tak tenteram tengok pokok tu. Sebab apa? Sebab 8 pokok tu dia duduk dekat dalam satu bekas. So aku akan tilik satu-satu, dan 2 pokok tu memang membuatkan aku rasa berdebar-debar dan rasa pening kepala yang teramat sangat. Dia pening dia sampai kau rasa macam tiba-tiba kau nak muntah. Tahu tak, pening yang memang betul-betul rasa macam angin tu kan. Lepas tu aku kata, kenapa macam ni tak apa, aku pun letak tepi dulu. So masa tu aku tengah kerja, jadi biar waktu tu aku biar dululah kat situ. Lepas tu bila aku dah free sikit, masa time aku nak makan kot, aku tilik balik pokok kaktus tu. Jadi waktu tu lah yang aku tengok 2 pokok yang ada tu, dia macam ada sesuatu yang tak kena, tapi kau tak nampak dengan mata kasar kau. So aku pun tilik. Bila aku tilik, barulah aku perasan dekat bahagian tanah dia tu, pokok kaktus ni tanah dia macam tanah hitam tu, tanah organik tu kan. So bila aku tengok kat situ kan, dia ada satu cair yang macam berlendir tau. Bila aku tengok, aku macam, ni benda apa ni kan. Lepas tu bau dia macam hanyir sangat. Mula-mula aku rasa macam, baja kot apa semua kan. Aku rasa macam tu lah. Lepas tu aku macam, tak tahu lah. Bila aku cium-cium, bila bau tu makin kuat, aku terus rasa sangat-sangat pening. And then aku letak tepi, aku basuh tangan, aku biar dulu. Lepas tu malam tu, aku angkatlah nak bawa balik rumah kan. Masa aku nak bawa balik rumah tu, aku tak buang lagi 2 pokok tu tau. So aku letaklah kat toilet bilik aku. Bila aku letak, aku lebutu susun dekat bathtub kan. So aku memang susun situ-situ, memang situ je lah tempat aku. Cuma 2 yang berbau tu, 2 yang membuatkan aku rasa pening tu, aku rasa macam something yang tak best, tapi aku tak dapat detect benda apa. So malam tu aku nak mandi. Masa aku nak mandi tu kan,
aku ada satu perasaan di mana aku rasa macam aku diperhatikan, sama macam bila mana aku masuk satu toilet tu yang ada jelmaan-jelmaan jin ni. Macam waktu aku masuk malam tu, toilet aku tu tak ada. Sorry guys kalau korang dengar bising sebab tengah hujan, tiba-tiba hujan lebat. Okey, sambung balik. Lepas tu aku nak mandi tu aku memang rasa tak senang. Aku rasa macam ada mata yang memandang. Tahu tak, rasa macam kita sendiri boleh rasa sesuatu yang tak kena. Lepas tu aku macam okey, buat tak tahu lagi, aku mau mandi. Lepas aku dah siap semua, aku nak ambil wuduk aku nak solat isyak waktu tu kan. Masa itulah aku berperasan ada jelmaan seperti nak kata macam manusia pun ya juga, sebab dia ada tangan, dia ada kaki dan dia berkepala, botak, memang nampak ada satu tanduk macam kepala, macam anak patung kecil yang besar macam ni je. Dia ada tanduk satu tu dekat pokok kaktus tu. Dia duduk dekat tengah, dekat betul-betul di antara dua pokok kaktus yang membuat aku pening tu. So aku macam jemaah apa ni kan. Dia duduk tu macam mana, dia bukan duduk stay tau. Dia macam duduk dekat situ kan. Dia macam bergerak ke kiri ke kanan macam tu. Memang nampak macam kelakar, tetapi sebenarnya seram sebab biji mata dia memang warna merah dan dia ada satu tanduk tau. Warna dia macam warna-warna lebam-lebam macam tu. Kecil je. So aku ni macam keliru Aku macam ni jenis jemaah apa ni kan. Dia lebih kurang macam something yang aku pernah nampak bila orang merawat, orang tu letak dalam botol. Perawat tu letak dalam botol. Lebih kurang besar macam tu lah. Kecil je. Lepas tu pokok kaktus tu pun kecil tau. Pasu yang style kecil-kecil. Kalau korang biasa tengok pokok kaktus yang kecil-kecil, yang cute-cute tu, bukan yang jenis pokok kaktus besar tau. So benda tu duduk dekat tengah-tengah tu. Jadi lepas aku dah solat isyak tu, aku ambil 2 pokok tu aku buang. So aku memang simpan 6 pokok je kan. 2 lagi tu aku buang Aku memang tak nak simpan sebab aku rasa macam tak best. Tapi masa aku nak buang tu, aku tak buang betul-betul kat luar. Aku buang kat dalam tong sampah dan bilik aku tau. Satu malam tu memang dia ada dekat situ lah. Tapi masa aku buang tu, dia tak ada. Jelmaan tu tak ada dekat toilet tu. Jadi aku pun macam okey tak apa, buang je situ. Aku rasa macam tak ada apa-apa lah. Aku anggap macam benda tu mungkin jemaah yang aku nampak saja dan tak memberi efek apa-apa. Malam tu masa aku nak tidur, kaki aku sakit gila-gila tau. Ibu kaki aku. Ibu jari kaki aku aku rasa macam sakit. Dalam pukul 2 lebih macam tu lah. Padahal esok pagi tu aku nak kerja. So aku macam terpaksa macam tidur, tetapi dalam keadaan aku tak selesa. Bangun pagi tu waktu subuh, tapi sebelum subuh aku bangun macam pukul 4 lebih macam tu. Aku tengok kaki aku ni tak ada apa-apa. Tapi bila aku nak pijak, rasa sakit sangat-sangat kan. Aku pun macam semalam memang aku rasa macam ada something yang tak kena tau. Lepas tu bila aku dah pergi kerja, sampai kat tempat kerja, aku buka kasut aku tengok kat kaki aku, baru aku nampak ada 3 titik dekat ibu jari kaki aku tu. So benda tu yang aku lalui tu adalah perkara yang sama seperti mana bila macam aku pergi kat satu tempat, contohlah aku pergi kat hotel yang entah mana-mana, ataupun aku pergi aku pergi camp apa-apa kan, di mana bila ada benda tu isap ibu jari kaki aku, isap darah ke dibuat apa ke aku tak tahu, tapi benda tu gigit kat ibu jari kaki aku. So tanda yang ditinggalkan tu adalah tanda yang sama yang aku pernah terkena dengan benda-benda macam tu kan. So aku macam sampai sekarang aku tak tahu jawapan dia, sama ada benda tu datang daripada pokok tu ke ataupun memang jemaah tu datang nak mengganggu ke, wallahu alam. Cuma apa yang aku boleh katakan kat sini, waktu tu aku memang tak tahu. Sekarang pun macam aku pun macam sebenarnya keliru bab-bab macam ni. Tapi disebabkan beberapa peristiwa yang terjadi, aku boleh relatekan benda ni ada kena mengena dengan sesuatu yang tak best. Okey, aku sambung lagi cerita. Okey, tu kisah yang pasal kaktus tu. Kisah yang seterusnya ni pula, waktu tu aku pergi pasar malam. Dekat pasar malam ni ada ramai lah orang jual pokok kaktus lah, pokok-pokok bunga yang payah orang nak jumpa dekat tempat lain. Maknanya dekat Cameron je lah yang ada pokok-pokok tu, yang kebanyakannya orang akan beli dekat situ. So waktu tu aku lalu kat kawasan pasar malam tu, dekat kawasan tu aku nampak ada beberapa ekor sama juga jemaah yang aku nampak kat dalam toilet aku waktu kat pokok kaktus tu. Tapi yang ini semuanya macam dia ada ekor tau. Dia ada ekor, lepas tu tanduk dia pun ada juga. Lepas tu dia punya mata warna merah dan ada yang warna hijau. Biji mata dia warna hijau. Mereka ni macam kecil je, tapi dia duduk dekat berkeliaran dekat pasu-pasu bunga yang dekat pasar malam tu. Tetapi dekat pasar malam bukan satu gerai je yang jual bunga-bunga ni tau. Macam banyak lagi lah gerai-gerai lain. Maksudnya macam pasar malam kan banyak-banyak kedai kan. So ada lagi orang yang jual bunga-bunga macam tu. Tapi kedai satu tu je yang ada benda-benda tu. Kedai-kedai lain tu tak ada. Aku tak tuduhlah dia membela ke apa ke. Tapi
aku rasa macam mungkin benda tu memang pokok yang dijual tu ke memang benda tu suka ke, ataupun dia sendiri yang letak ke, yang tu aku tak tahu jawapan dia. Cuma yang perbezaan aku mampu cakap kat korang, bukan semua kedai ada benda tu. So benda tu pula di mata aku rasa macam mengerikan lah, dan aku rasa macam kenapa banyak-banyak dia letak kat situ. Tetapi kedai dia lah yang ramai orang datang beli bunga, orang akan suka. Sedangkan pokok kaktus dia, pokok bunga dia tu biasa je. Di mana kalau korang pergi kat tempat lain, kat store-store lain kan, kat area Cameron ni, banyak je yang lebih lawa. Tapi pasar malam juga yang orang jadi tumpuan dekat kedai tu. So aku macam, okey, tak apa, aku dah tahu dah kat situ kan. Habis kisah berkaitan dengan pokok yang orang jual kat pasar malam, pokok yang aku dapat semua tu, aku nak cerita kat korang berkaitan dengan tanaman ni. Masa dulu, bapa aku, dia adalah buat kebun-kebun kecil tau. Jadi kebun dia ni, dia memang tanam sendiri lah. Dia macam tanam pokok, aku tak ingat dah pokok apa, tapi adalah macam dia memang buat betul-betul batas dia apa semua kan. Dia memang buat, memang kebun dia tu dia buat betul-betul lah maksudnya. Jadi satu hari tu, masa tu aku macam nak pergi tengok, dan waktu tu aku pergi dengan adik aku, tak silap aku. So masa tu lah aku ternampak ada satu jemaah ni. Aku tahu itu jemaah sebab dia tak nampak real macam manusia. Dia pakai serba putih tau. Dia lalu dekat bahagian tempat yang bapa aku tanam kobis kot, kat situ kan. Dia jalan kat situ, memang dia pusing-pusing kat situ. Lepas tu dia macam ni tau, tangan dia macam ni tau, macam tu lah tangan dia, apa yang dia buat tu kan. Sebab dia lalu sambil dia buat macam tu. Lepas tu aku macam perasan lah. Aku tengok mula-mula daripada jauh, aku tak perasan yang dia ni, aku tak rasa pun yang dia ni jelma kan. So aku macam tengok lah apa yang dia buat tu kan. Dia buat macam tu kan. Lepas tu bila aku dah nak pergi ke dekat sikit, bila aku ke depan sikit, dekat situ ada orang bela angsa, ayam apa semua. Jadi bila ada orang bela macam tu, aku tak berapa berani lah nak rapat-rapat ke belah sana. So aku ke sini sikit. So masa aku jalan ke sini sikit tu, bila aku dah nampak dia, baru aku nampak yang dia tak pijak tanah tau. Lepas tu kaki dia tu kan macam pelik sikit. Dia macam sengit. Kaki dia macam ke tepi tau. Orang yang buat tangan macam tu kan. Aku rasa macam lelaki, tapi aku tak berapa perasan. So aku tak tahu jantina dia apa, tapi yang pasti jemaah lah. Lepas dia buat macam tu, separuh jalan macam tu, lepas tu bunyi angsa, dia terus hilang. Dia macam hilang macam tu sahaja tau. Okay, jadi aku pun macam pelik. Lepas tu selang beberapa minggu lepas tu, ayah aku cakap lah macam pokok yang dia tanam kat bahagian situ tu, macam pokok kobis tu, macam banyak gila serangga-serangga tau. Macam dia tak berapa membesar. Dan dia macam masih macam tu. Maksudnya dia macam tak subur lah. Lepas tu aku pun macam, okey tak apa. Aku macam tak terfikir lagi macam ada kaitan ke apa ke semua kan. Okey, aku macam anggap macam, okey tak apa. Lepas tu tak lama pula tu, ada lagi jemaah pakcik tu tau. Macam aku anggap pakcik je lah, sebab aku nampak dia macam lelaki, susuk tubuh dia tu. So ada lagi jemaah dia tu, begitu bila dia buat macam ni kan, pokok tu mesti tak berhasil. Aku tak tahu macam mana, aku tak tahulah kenapa dan apa benda semua kan. Lepas tu bila dah lama-lama sikit tu, macam adalah isu macam orang sakit hati, macam orang tak puas hati lah bapak aku buat tanam macam tu. Adalah kes-kes dia. Aku tak nak terkait macam nak tuduh orang ke apa ke, orang busuk hati ke tak. Cumanya something yang terjadi tu macam relate dengan benda-benda macam tu. Dulu pula, masa dulu abang aku suka tanam-tanam. So abang aku pernah lah buat mini kebun tau. Lepas tu macam mana aku tak tahu, ada orang macam nak khianat ke apa ke, wallahualam, sebab pernah kita orang nampak beberapa orang lalu kat situ. And then mak aku ni dia buat lah macam ada beberapa ayat, and then dia bubur dalam bekas tau. So dia tanam lah dekat kebun tu. Untuk macam ayat yang untuk nak elak orang ceroboh kebun kita, lebih kurang macam tu lah. Masa tu aku memang kecil gila dan aku tak tahu apa-apa. Cuma ada satu malam tu, macam bukanlah malam, macam lepas-lepas maghrib macam tu, kita orang keluar pergi makan kot macam tu, nak balik rumah. So nampaklah kebun kita orang tu kan. Masa tu aku kecil aku ingat lagi, aku ada nampak satu jelmaan ni kan, dia macam perempuan, rambut dia panjang sangat-sangat. Dia duduk betul-betul dekat kawasan yang mak aku tanam ada surah tau. Macam dia bukanlah mak aku tanam macam mana, dia dalam bekas kaca mak aku tulis ayat tu. Aku tak tahu tu, tak tahulah surah ke ayat apa ke, nanti aku tanya balik kat mak aku. Dia bubuh kat dalam bekas tu, lepas tu dia tanam. Jadi benda tu duduk dekat situ. Masa mak aku pergi tanam, tak tahulah mak aku tanam kat mana. Jadi aku nampak jemaah yang perempuan tu duduk dekat dekat bahagian yang mak aku tanam tu kan. Lepas daripada tu tak ada pun kes macam ada orang ceroboh ke, orang datang dekat pokok kebun abang aku tu ke. Tak ada. Macam tak ada apa-apa isu lah waktu tu. So kat sini kan, apa yang aku nak beritahu kat korang kan, pokok-pokok ni sebenarnya pun
senang untuk orang nak buat benda-benda yang tak baik. Faham tak? Okey, ni tak apa detail lagi tau. Okey, ada satu cerita ni, kisah tentang kawan aku. Okey, yang ini aku cerita ni, aku dah minta izin dia. Dan dia pun benarkan aku cerita kat sini sebagai pengajaran lah untuk korang sekiranya korang ada hadapi peristiwa yang macam dia ni. Maknanya aku cerita ni untuk perkongsian sahaja. Kisah kawan aku ni bukan terjadi dekat dia, tapi terjadi dekat kakak dia, okey. Dia baru masuk satu tempat kerja ni. Lepas tu dia dapat hadiah. Ada orang bagi macam, aku tak tahulah kepercayaan bangsa ni apa benda kan. Dia cakap macam ni lah, pokok ni macam nak bagi ceria kan. You happy kan you masa you masuk kerja apa semua kan, macam tu. Okey, kakak dia ni terimalah pokok tu. Pokok bunga, nak kata pokok bunga pun tak, tapi dia macam pokok je, tak ada bunga pun. Okey, so kakak dia ni ambil, letaklah dekat tempat kerja dia. Start dia terima pokok tu, dia waktu dia kejadian ni dia tak sedar tau benda ni. Jadi waktu lepas dah berubat apa semua baru dia tahu jawapan. So aku cerita kat korang ni umpama macam aku nak cerita terus lah. Aku tak ada nak berkias-kias, aku terus cerita, okey. Lepas dia terima pokok tu, dia dah start macam sakit. Dia macam start lemah. Dia jadi macam malas, lesu. Dia pokok tu dia memang letak dekat office dia lah, dekat bahagian dia punya tempat kerja tu kan. Jadi memang start daripada situ lah. Dia jadi macam malas. Kadang-kadang nak pergi kerja pun tak mandi. Macam tu. Adik dia memang cerita. Adik ni kawan aku. Kakak dia ni pun aku kenal. So dia cakap memang peristiwa tu terjadi lepas dia terima pokok tu. Dan dia tahu pun lepas dia terima pokok tu pun sebab lepas dia dah berubat. Ustaz tu bagi tahu lah sekian-sekian kan. So masa tu keadaan dia memang sangat teruk. Lepas dia pergi berubat, ustaz tu tak cakap direct lagi tau. Sebab ustaz tu macam, ustaz tu pun tak tahu pun sebenarnya cerita sebenar. So waktu ustaz tu rawat dia, ustaz tu cakap macam ni kat dia, kalau awak ada terima apa-apa pemberian daripada orang ke apa semua, kalau boleh jangan ada dekat tempat kerja awak, ruangan kerja awak. Lebih kurang macam tu. Tapi dia tak mention pun berkaitan dengan pokok tu. So kakak kawan aku ni, dia macam tahu sendirilah macam okay, avoid daripada benda-benda pemberian orang. Dan adalah beberapa pen orang bagi ke apa benda semualah, termasuk dengan pokok tu dia alihkan, dia tak letak dekat office tu. Jadi dia bawa balik rumah. Mak dia jumpa. Kawan aku ni pun tahulah pokok tu ada dekat rumah dia. Dia orang pun bawa alih letak dekat bahagian luar rumah. Jadi mak dia ni kebetulan memang suka cucuk tanam. Mak dia pun nampak pokok tu, mak dia pun letaklah pasu tu kat luar rumah. Okey, lepas tu kisah tu habis kat situ je lah. Macam tak ada pun kisah-kisah lanjut apa yang berpelik-pelik ke. Cuma kakak dia macam tak sihat, keep on memang tak sihat macam tu. Sampailah satu hari tu aku pergi rumah dia. Masa tu dia buat makan-makan tau. Macam sebab abang dia baru balik dari mana dah. So mak dia ada buat makan-makan. Aku pun datang rumah dia. Masa aku datang rumah dia tu, awal-awal sebelum aku nak sampai kat dalam rumah dia tu, aku ada nampak satu lembaga besar yang berbulu. Lepas tu mata dia merah. Lepas tu dekat bahagian perut dia tu macam terbuka tau. Macam kita boleh nampak organ dalaman dia tu yang dekat bahagian tanaman mak dia tu. Dia macam ada garden kecil macam dekat bahagian tepi rumah tau. Lepas tu aku cakap kat dia, weh, rumah kau ni ada gangguan tak? Masa tu macam on the spot aku terus cakap. Sebab aku macam terkejut. Sebab benda tu kebiasaannya ada bila orang bela ataupun orang hantar something yang tak best tau. Jadi bila aku cakap macam tu, dia terus macam pandang aku lama. Lepas tu nanti aku cerita dia tu kan. Tapi masa tu dia ni jenis yang macam, dia tahu aku boleh nampak, tapi dia macam mungkin tak percaya ke apa kan. Dia macam tak berapa ambil pot lah benda tu. So masa tu kita orang pun masuk rumah dia. Jadi masa tu nak makan-makan lah. Lepas tu tiba-tiba masa aku nak pergi tandas dia, macam aku nak tumpang tandas dia, kakak dia keluar. Bilik kakak dia ni kat bawah, dekat bahagian dapur tepi tu. Kakak dia keluar nak pergi toilet. Masa tu kakak dia memang tak join tau majlis tu. Maksudnya kakak dia memang duduk dalam bilik je. Kakak dia pakai kain batik. Lepas tu dengan tutup towel lah kat rambut dia kan. So dia masuk toilet. Aku berselisih. Masa aku berselisih dengan dia tu, aku macam nampak lah ada benda yang mendampingi kakak dia tu. Tapi aku macam tak nak cakap banyak sebab aku pun tak kenal. Macam aku tak tahulah itu kakak dia sebenarnya waktu tu. Okay. So pergilah kat depan. Jadi masa pergi kat depan tu, bila aku dah settle dah nak makan semua, aku nak bangun macam nak kira macam nak gerak dah lah kan. Sebab aku memang tak tidur rumah dia pun. Lepas tu kan kakak dia ni keluar intai-intai. So kakak dia tengok aku tu kan, dia macam ketakutan. Dia macam mana nak cakap, dia macam tak berapa suka pandang aku. Macam dia macam nak marah ke apa, aku tak tahu lah reaction dia. Sebab muka dia macam pelik sikit waktu tu. Terus masuk bilik, dia tutup pintu kuat gila. Lepas tu kawan aku ni, dia macam cakap, sorry lah kakak, aku tak berapa sihat dia tu. Aku pun macam, okay tak apalah. Aku macam tak adalah panjang kan. So masa nak keluar tu, dia tanya kat aku,
weh, yang soalan kau tanya aku tadi tu kan, kenapa kau ada nampak apa-apa ke kat rumah aku, dia cakap tu kan. Lepas tu aku cakap, tak ada, cuma susah lah nak cakap. Aku memang tak akan cakap lah sebab benda tu ada kat tepi tu. Takkan aku nak cakap, aku macam tak selesa. Aku takut nanti benda tu datang kat aku. Aku takut lah risiko benda-benda macam tu. Sebab selalunya kalau aku sentuh bab-bab macam ni, katakanlah kalau dia tu kena buatan ke apa-apa, aku tak nak terlibat kat aku. Sebab selalunya kalau macam pas kisah aku, kalau ada orang tu kena buatan ke apa semua, lepas tu aku pun menyebuk bla 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 bla, dalam tak sengaja aku pun terkena tempias. So aku elak daripada macam tu. Aku tak adalah cakap lebih-lebih. Tu kawan aku cakap, tak apa, nanti kalau kau dah balik, bila kau dah okey, kau WhatsApp aku, dia cakap tu kan. Aku pun macam okey, tak apalah. Aku pun balik. Lepas tu malam tu dia terus chat aku. Dia cakap, Ina, weh, kau ada jumpa kakak aku tak waktu kau datang kat rumah aku? Lepas tu aku cakap, memanglah, waktu aku pergi dapur, aku terselisih dengan dia, dia pergi toilet. Lepas tu tadi tu lah yang diintel-intel. Lepas tu dia tutup pintu kuat-kuat. Lepas tu kawan aku cakap, aku tak tahulah kenapa, tapi kakak aku ni dia macam dah tak apa betul ni tu kan. Sebenarnya macam ni. Lepas tu barulah dia cerita kisah yang kakak dia terima pokok tu, kisah kakak dia pergi berawat, dia nak beritahu yang kakak dia tak sihat apa semua. And then aku macam terus terlintas, pokok tu kau letak kat mana? Ada lagi ke kat rumah kau? Lepas tu dia cakap ada, mak aku simpan, habis mak aku letak kat luar rumah. So aku terus macam terfikir, entah pokok tu yang aku nampak lembaga tu, entah tu milik dia kan. Jadi kawan aku cakap, bila-bila free boleh tak datang rumah dia balik. So aku ni macam fikir jugalah, aku macam tak nak terkait dengan benda-benda macam ni. Tapi sebabkan kawan kan, aku macam kesian. Lepas tu pergilah mak dia pick up sekali. Okay, kita orang pun pergi lah. Sampai kat rumah dia, masa tu awal-awal tu aku dah nampak tahu benda tu. Awalnya waktu aku datang waktu ada majlis tu, jelmaan tu tak bergerak pun. Maksudnya jemaah tu sekadar ada dan macam biasa kalau aku nampak kat kiri kanan aku. Tapi kali tu waktu aku datang tu, jemaah tu macam muka dia sangat-sangat menakutkan, yang membuatkan aku rasa macam takut nak dekat dengan dia. Sebab macam muka dia tu macam, tahu tak, muka yang teruk, muka yang macam, aku tak tahu nak macam cakap macam ni kat korang, tapi muka yang sangat-sangat teruk yang membuatkan aku takut. Lepas tu aku cakap kat mak dia, makcik, kalau apa-apa, kalau macam saya cakap apa-apa ke makcik daripada awal ni, baca je ayat kursi, repeat baca ayat kursi. Tu mak dia macam okey, mak dia faham kan. Jadi masa kita orang pergi kat situ, aku pun pergilah kat bahagian tu. Tapi masa tu memang aku takut. Bila benda tu dekat dengan aku, bulu roma aku habis naik. Aku terasa meremang yang teramat sangat. Memang rasa macam sampai rasa macam pening kepala, terngiang-ngiang. Lepas tu aku pergi kat depan tu, aku nak ambil lah pokok tu. Kononnya aku macam nak alih, aku nak tahu betul tak itu adalah pokoknya. Sedangkan dia orang tak beritahu kat aku pun pokok mana satu yang kakak dia terima. So aku just tarik je pasu tu sebab aku rasa macam benda tu memang kat situ. Bila aku tarik pasu tu, benda tu macam ada buat bunyi tau. Tapi aku dah tak ingat dah bunyi dia macam mana. Yang pasti dia macam nak marah lah. Jadi bila aku tarik tu, aku cakap, makcik baca kat sini makcik. Lepas tu mak kawan aku ni, dia terus baca kat situ. Dia baca kuat-kuat. Kawan aku pun sama, aku pun sama. So aku macam waktu tu aku memang baca surah Al-Ikhlas, An-Nas dengan Al-Falaq tu kan, aku memang baca. Jadi aku baca ulang. Aku pun tak tahu waktu tu aku baca betul ke tak, sebab kita tengah nervous, takut kan. Tapi aku just baca je lah. Aku tarik pasu tu, tiba-tiba pasu tu crack. Tahu tak, dia macam crack macam tu. Lepas tu tak pecah je, just crack macam tu. Aku cakap kat dia, cuba try korek kok ada apa-apa ke. Lepas tu lah kawan aku ni, dia ambil, dia tolak-tolak macam tu. Ada apa? Buka-buka adalah satu kain kuning yang ada sekali rambut. Lepas tu dia ada tulang dengan jarum dekat dalam pasu tu. Jadi benda tu lah yang kita orang jumpa kat situ. Bila jumpa benda tu, bila terbuka sahaja ikatan daripada kain tu, buka saja, jemaah yang dekat depan tu hilang. Sebab aku tengok daripada bawah, aku kan tunduk macam ni kan. Jadi aku nampak lah jemaah tu kat situ yang berbulu-bulu tu kat situ, dia hilang. Lepas tu ada satu dengar macam jeritan macam macam tu lah, lebih kurang tapi lagi teruk lah, lagi garau daripada suara aku ni kan. Aku just bagi tahu lebih kurang macam tu lah bunyi dia. Jadi bila dah buat macam tu, aku cakap kat makcik ni, macam buanglah, bacalah makcik, tambahkan doa-doa yang lebih panjang kan. Jadi aku tak tahu, mak dia ni macam boleh, macam mak dia ni bukanlah zero langsung bab-bab macam ni. So mak dia macam tahulah beberapa ni, dia baca ayat. And then bapak dia pun datang keluar. Lepas tu bapak dia yang tolong uruskan selebih-lebihnya. Lepas tu pergilah kat kakak dia. Masa tu kakak dia kan, dia macam muka dia tu dah macam sembab-sembab tau. Lepas tu dia orang pun bawa pergi jumpa ustaz. Lepas pada tu aku memang tak ikut, aku tak pergi follow dia jumpa ustaz ke apa semua, sebab aku memang tak nak masuk campur. Lepas tu aku balik, selang 3 hari lepas tu kawan aku beritahu kakak dia ni macam dah okey. Macam
dah beransur pulih lah. Dia macam just demam, lepas tu macam dah okey, dah ada selera makan apa semua. Jadi berdasarkan daripada pokok tu. So kisah dia ni kan, nak ceritakan kan, kau tahu tak, sebenarnya orang lagi mudah nak buat benda-benda macam ni kan melalui pokok. Dan pokok ni macam mana nak cakap, kalau kita bercocok tanam kan, kalau kita jenis suka tanam-tanam semua, aku sarankan korang sebelum bercocok tanam, korang amalkan baca surah Al-Baqarah, lepas tu ayat Kursi, An-Nas, Al-Ikhlas dengan Al-Falaq. Korang baca surah ni. Maksudnya kalau nak tanam, kalau korang ada extra doa untuk bercocok tanam, korang baca je. Ni aku just cakap sekiranya kalau korang macam memang biasanya sebelum ni korang tak pernah buat benda tu, kalau macam nak mudah, doa yang paling mudah untuk ingat, korang baca surah yang aku beritahu kat korang ni. Jadi bila nak tanam apa-apa, buat macam tu. So sekiranya korang buat macam tu, setidak-tidaknya kalau ada orang busuk hati, tahu tak, kadang-kadang ada drama kan, dia orang buat cerita ada orang ni tanam kat rumah apa benda semua, tanam ni kan, benda tu real tau, bukan tipu-tipu. Maksudnya benda tu memang ada kat dunia nyata kita. So kisah yang dia orang bagi tu, teladan dia tu memang ada in real life. Cuma kadang-kadang kita tak tahu sebab kita tak nampak. So berhati-hatilah bila nak cocok tanam. Dan nak beli pokok-pokok pun korang kena berhati-hati. Sebab kebanyakan orang yang jual-jual pokok ni bukan dia jual pokok kosong. Nak lagi kalau dia jual pokok-pokok akar apa semua. Kebanyakannya aku tengok, bukan aku nak tuduh tau, korang jangan salah faham. Katalah di antara yang tengok YouTube aku ni, ada yang menjual pokok bunga, korang kata macam apa benda, sampaikan kisah-kisah yang mengarut apa semua nak bagi orang takut. Tak. Dengan nama Allah, aku tak ada niat langsung nak rosakkan bisnes siapa-siapa. Cuma aku share ni pengalaman yang aku pernah lalui dan aku nak korang berhati-hati je. Tak rugi apa pun. Sebab korang bukan laburkan duit untuk tengok video aku ni. Maksudnya macam tak rugi apa-apa kalau korang buat. Kalau tak buat pun tak apa. Aku just share je. Aku bukan nak menjatuhkan sesiapa. Cuma aku nak cakap kebanyakannya yang jual pokok-pokok ni, kadang-kadang dia orang beli baja-baja kat dia orang tak tahu pun. Daripada baja tu sendiri pun hasilnya daripada yang tak best. Tahu tak? Kadang-kadang kita tak tahu kan, kita ambil barang-barang organik ni daripada mana, bangsa mana, negara mana. Kita tak tahu. Tahu tak, orang kalau nak anai kita ataupun orang nak lariskan keuntungan ke perniagaan dia ke apa, macam-macam orang boleh buat. So korang kena hati-hati. Bukan sekadar daripada awal macam aku cerita sebelum ni kan, macam kes minyak angin lah, kisah apa, santau orang makanan apa semua, benda-benda pelaris segala bagai tu, semua tu terkait. Kadang-kadang kita tak perasan sebab kisah-kisah pokok bunga ni macam bagi orang macam pokok, tak ada apa. Tapi yang ini pengalaman aku sendiri. Sebab yang apa aku nampak, kalau kebanyakan orang berniaga ni kan, bukan saja makanan semata-mata. Dia ada banyak. Dan dekat pokok ni kenapa aku cakap lagi mudah, sebab dia tanah kan. Tanah tu kan macam legit-legit. Benda tu lagi macam mana, bila dia sebati dengan benda tu, kita tak apa nampak. Even mata aku sendiri pun, walaupun aku boleh nampak jemaah tu, kalau dia ada di dalam tanah tu, aku tak perasan. Sebab tu lah waktu aku terima pokok cactus tu awal-awal yang aku kata aku rasa macam pening sangat-sangat tu, aku tak nampak pun jemaah tu, sehingga jemaah tu keluar sendiri menjelmakan diri dia. Hakikatnya dekat tanah yang aku pegang tu pun dia dah ada dah. Tahu tak? Macam dia dah ada dah. Benda tu dah ada dah. Aku tak tahulah itu jenis macam mana ke apa ke, wallahualam. Cuma apa yang aku mampu cakap kat korang, benda ni ada dan benda ni real sangat guys. So hati-hati, tak rugi apa pun kalau kita teruskan amal, baca doa apa semua, berhati-hati dan setiap apa yang kita buat. Bukan kisah tanah pokok je, sebenarnya banyak. Tapi kisah kali ni sebab aku nak share lebih detail. Maksudnya aku nak bagi tahu berkaitan dengan pokok bunga, pokok-pokok penerimaan yang korang dapat. Kadang-kadang lelaki kan yang bagi bunga kat perempuan, sebagai seorang perempuan yang korang dapat hadiah apa semua, jangan simply percayalah. Maksudnya berhati-hati, sebabnya dekat situ juga dia boleh letak something yang dia boleh tahu tentang korang. Tu kadang-kadang ada kisah yang orang pernah terkena, di mana dia terima barang-barang macam bunga je tapi tak rasa apa kan, tapi dia jadi macam something yang macam shock. Kadang-kadang orang tu bubuh sikit minyak-minyak apa benda kat bunga tu, dan korang pun simpan, korang rasa lawa, lepas tu jadi something yang tak best, tapi korang tak dapat detect benda apa tu. So sekadar berhati-hati. Dan sekiranya pokok-pokok bunga yang korang dapat tu, korang amalkan baca doa yang macam aku cakap tadi tu, dia akan jadilah, Allah akan tunjukkan lah, Allah akan pemudah urusan korang. Maksudnya macam tengoklah pasu tu crack ke, ataupun mungkin pokok tu tiba-tiba layu ke. Aku tak tahulah, benda yang tiba-tiba layu tu tak pernah jadilah, tapi nak ceritakan akan adalah tanda-tandanya akan adalah, Allah akan pemudahkanlah urusan korang macam tu. So berhati-hati, okay? Sampai di sini saja perkongsian aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan dalam perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.